tajuk atau topik yang terakhir tentang ya, tentang ya, latihan dan pembangunan guru kualiti dan profesional. Okey. Ini macam you all lalui sekarang. You boleh nampak tak slide ni? Boleh, sir. Nampak. Okey. Boleh. Ya, ini macam Boleh, sir. ini macam yang you all lalui sekarang. So, of course ini sebahagian pada SGM tadi, Standard Guru Malaysia tadi. Buat Standard Guru Malaysia ni, untuk masuk guru standard tu, of course perlu ada latihan dan pembangunan guru yang kualiti dan standard lah, macam you all lalui di sekarang ni lah, di IPG, IPTA ataupun IPTS. Okay. Alright, so jadi latihan dan pembangunan guru macam you all lalui sekarang dipanggil pra-perkhidmatan. Maksudnya sebelum you berkhidmat, latihan pra-perkhidmatan. Maksudnya you belum lagi berkhidmat sebagai guru. Tapi kalau you once sudah berkhidmat sebagai guru nanti, you juga ada latihan untuk pembangunan profesional, iaitu dipanggil latihan dalam perkhidmatan. Maksudnya you sedang berkhidmat dalam perkhidmatan sebagai guru. Itu kena tahu ya. Pra-perkhidmatan, latihan perkhidmatan macam you lalui sekarang, sebelum berkhidmat dalam profession atau sebelum dilantik, dan juga semasa dilantik dalam perkhidmatan dipanggil latihan dalam perkhidmatan, atau sekolah biasa dipanggil ladap. Okay. Okey, kalau kita tengok situ ada berapa petikan kalau you tengok di situ ya. Contohnya Michael Armstrong ni kata apa, Steven Taylor ni. Proses formal untuk menyampaikan pengetahuan dan membantu pekerja memperoleh kemahiran bagi menjalankan tugas dengan baik. So maksudnya apa yang lalu sekarang ialah untuk membina, menyemai, memupuk ya. Pada saya lah 3 elemen saya selalu sebut tadi, iaitu pengetahuan, kemahiran dan juga nilai seorang guru tu. Jadi apa yang lalu sekarang ialah untuk membina pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk menjadi seorang guru yang profesional. Kalau you nak jadi doktor, of course pemupukan tu ke arah menjadi seorang doktor dan begitulah seterusnya. Jadi itulah that's why you belajar elemen macam sekarang, belajar falsafah dan pengembangan guru, you akan belajar pengajaran, keadaan pengajaran, you belajar berbagai-bagai yang berkaitan dengan pelatihan dan pembangunan seorang guru. Okay, kalau tengok bawah tu apa, Dicenzo kata dan Robin tu apa, program meningkat kemahiran dan kebolehan khusus untuk segera melakukan. So, of course tu ada kaitan juga. Okay, khusus ya, meningkatkan kemahiran dan kebolehan khusus ya. Okey, proses pembinaan ilmu, kalau tengok link KPM tu, proses pembinaan ilmu secara sistematik. Apa yang lalu ini sistematik lah, ada jadual dia, ada apa perkembangan dia, semester 1 ambil apa, semester 2, dan of course ada pengajar yang terlibat, ada apa melalui kaedah-kaedah tertentu dan ada pentafsiran dan sebagainya. So apa yang you tengok perkhidmatan KPM kata ni, proses pembinaan ilmu pengetahuan cara sistematik untuk menambah pengetahuan dan kemahiran bagi memenuhi keperluan untuk semasa. So kalau you tengok dalam definisi tu, dia orang sebut akan mesti ada sebut pengetahuan, kemahiran. Tapi pada saya yang lengkap ialah pengetahuan, kemahiran dan nilai tu. 3 perkara tu biasa dipupuk lah untuk latihan dan pembangunan profesional guru ataupun profesional lain sama. Ibrahim Ahmad kalau dia tengok pembangunan pengetahuan, kemahiran dan kecekapan. Dia tu terkandung lah pada saya, kecekapan tu dalam kemahiran sebenarnya. Tapi nilai juga ada sepatutnya lah. Okay. Jadi sebenarnya definisi itu kalau you tengok ada kelebihan dan kelemahan masing-masing. Itu saya sebut tadi, bila you mendefinisikan satu perkara tu, mestilah dari pelbagai sudut pandang supaya nanti nampak lengkap. Kalau you tengok definisi sini ni, ada yang tak melengkapkan, ada yang tak sebut nilai, ada sebut pengetahuan saja, ada sebut kemahiran saja. Itu tak salah, tapi itu pada sudut pandang mereka begitu. Tapi itu sebab kita kena mengambil pelbagai definisi
berbagai sudut pandang tu, supaya kita akan nampak bagaimanakah ada overall picture terhadap tentang latihan dan pembangunan guru ni. Mesti ada the overall picture tu. Okay. Okay. Sekarang dia apa ni pembangunan tu ya, pembangunan kalau kita tengok latihan pembangunan perkeliling tadi kita dah tengok kan, peningkatan gambaran, kebolehan, kejayaan dapat capai merpati pengetahuan dan berbagai idea pengalaman serta melalui latihan, okey. Latihan melalui latihan rasmi dan tidak rasmi, coaching dan mentoring. So, bagai proses lah dalam latihan pembangunan ni. Bangunan menunjukkan pemain individu ke arah yang lebih baik. Berkembang lah bangun ya. Pengembangan 03 tu Bolton berlaku apabila perolehan pengalaman digabung secara berkesan dengan kebolehan konseptual yang jelas, memberikan kekanan. So elemen-elemen yang akan dipupuk lah semasa perkembangan tu. Okay. Contohnya kalau you masa guru baru dengan guru yang lepas 3 tahun, tentulah berbeza. Kalau saya jumpa you all baru mengajar kan, katakan masa praktikum nanti. Tentulah kalau saya jumpa 5 tahun selepas tu, tentu dah lain. Lain dari sudut contohnya kematangan you mengajar, kematangan you berfikir dan sebagainya. Tentulah berbeza. Itu sebab itu menunjukkan ada pembangunan. Ada pembangunan tu sebahagian diakibatkan oleh latihan yang you lalui semasa jadi guru. Ataupun latihan yang sebelum jadi guru lah. Tapi bila you dah jadi guru, you juga akan ikuti latihan-latihan untuk membangunkan diri you dalam konteks profesionalisme tu. Sama ada segi kaedah, metod dan sebagainya. Okay, so kalau you tengok Michael Armstrong tu apa kata, pengembangan atau kesedaran akan kemampuan dan potensi seorang melalui proses pembelajaran dan pengalaman. So of course uh, okay, okay bang. Ada kelas. Okay, alright, so jadi itulah, so ada melalui proses pembelajaran dan pengalaman. Bila you ada pengalaman, sebenarnya you belajar ya, learning from experience. Kalau orang kata, bila you ada pengalaman mengajar, sebenarnya you belajar. Macam kalau kita belajar mengajar setahun, 2 tahun, okay, itu yang saya sebut tadi, istilah willing to learn all the time. So you buat refleksi from time to time, setiap masa, buat muhasabah okay, jadi tu you sebenarnya you akan dapat menambah nilai lah, you punya kebolehan, kemampuan dan sebagainya. So learning from experience, pembelajaran melalui pengalaman dan sebagainya. Okay. So apa yang dimaksudkan konsep guru quality dan professional? Ini pelbagai petikan. Okay. Apa kalau tengok Weni kata apa, Weni Yang ni, guru yang efektif ialah guru yang berupaya untuk memberi impak terhadap pencapaian pelajar. Ini pada pandangan dia. So kalau guru tu efektif, dia memberi kesan kepada pelajar. Kalau tengok dalam falsafah pendidikan guru, guru yang berkualiti mulia berpandangan progresi saintifik bersedia menjunjung. Inilah macam takrifan apa dimaksud guru quality dan profesional. Okay, James dan Strongge tu. So guru yang efektif dan berkualiti adalah guru yang mempunyai pengetahuan profesional. Ini dia macam mana dia nak mendefinisikan guru kualiti. Menurut Rozilla et al. Dan rakan-rakan tu, kualiti, guru kualiti menguasai ilmu, menguasai kaedah dan menguasai semua aspek lah. Ini kalau tengok Rozilla dengan rakan-rakan tu, dia lebih menyeluruh lah definisi dia. Jadi guru kualiti ni menguasai ilmu, menguasai kaedah, teknik pengajaran. Ilmu tu ialah apa? Pengetahuan. Menguasai kaedah dan teknik apa? Kemahiran. Mempunyai personality tu apa? Nilai. Memahami kehendak profesional keguruan, berdedikasi tu nilai pada saya. Bersungguh-sungguh tu nilai. Dalam tindakan cara komited terhadap tugas. So, kalau kita tengok tu tak lari pada pengetahuan, kemahiran dan nilai. Okay. Dia konsep guru yang profesional ni apa? Guru yang profesional ialah guru-guru yang so ini mengikut Mak Sani. Oh, ni Mak Sani lah rakan saya masa di
KPM dulu, Kementerian Pendidikan Malaysia. Dia ketua unit dulu. Dia apa kata dia? Okey, seorang guru yang profesional selalu merupakan seorang yang berilmu, content knowledge, berketerampilan dan mempunyai kemahiran dalam proses pengajaran pelajaran, pedagogical knowledge dan pedagogical content knowledge serta mempunyai sasih yang boleh menjadi contoh teladan. So ini pandangan beliau. Jadi ini model guru profesional, you boleh tengok ada keterampilan, ilmu dan sasih. Okey. So kalau you tengok situ ya, ada 3 tu model guru profesional tu, sasih tu pada saya nilai. Ilmu tu adalah pengetahuan, keterampilan dan skill, kemahiran. Kalau you tengok dalam keterampilan tu merancang PMP, itu skill lah dia merancang, boleh membuat, menguruskan PMP dan melaksanakan PMP, memilih strategi. Semua pada saya, itulah kemahiran. Ilmu tu pengetahuan. Okey, sasih tu nilai. So biasa tak dapat lari daripada, biasa 3 aspek tu akan apa terkandung dalam membina seorang yang hebat, yang profesional, kualiti dan sebagainya. Okey. Okey, tadi kita dah bincangkan jadi ada kerangka AGM tu. Okey. So ini kita dah tengok tadi bagaimana manfaat AGM, so 4 domain kompetensi dan 4 teras. So semua elemen-elemen guru yang kualiti dan profesional akan mewujud standard kompetensi AGM sebagai penanda aras. Maksudnya kalau kita nak tengok guru ni standard profesional ke tidak? Of course kita tengok berdasarkan kerangka AGM tu. Guru ni berkualiti tidak? Kita tengok kerangka tu. Okay? Okay, kemudian kalau kita teruskan pada latihan menang guru praperkhidmatan, saya sebut tadi praperkhidmatan dia belum lagi jadi dilantik sebagai ahli dalam profession atau belum, kalau macam contact you all, you belum dilantik sebagai guru permanent lagi. Sekarang macam you all sekarang latihan guru, latihan dan pembinaan guru praperkhidmatan sebelum berkhidmat. Jadi kalau kita tengok di situ, okey, program latihan mengajar pra-praktikum. So dalam pra-praktikum ni, biasa program latihan mengajar ni kebanyakan FPG atau universiti, macam saya lalu juga dulu ada sebelum praktikum ada pra. Pra juga pada zaman saya dulu pergi sekolah. Tapi sekarang dah banyak dikombainkan. Dulu saya zaman saya belajar, saya ada 2 kali praktikum di sekolah. Satu semester satu sekolah, satu semester di sekolah lain pula. Sebab praktikum ni sangat penting sebab dia mendedahkan you all pada situasi yang sebenar tempat kerja. Jadi masa itulah you all sejauh mana you boleh melaksanakan apa yang dipelajari dan juga dapat meningkatkan pengetahuan dan skill dalam keadaan yang sebenar di sekolah. Dan of course di situ you akan dibimbing oleh guru pembimbing semasa. Okay. Dan of course at the same time akan dinilai lah, akan ditafsirkan di mana seorang calon guru tu yang sedang menjalani praktikum tu dapat menguasai pengetahuan, kemahiran dan nilai sebagai guru. Okay, jadi praperkhidmatan ni, maksudnya ini maksudnya kadang-kadang ada setengah universiti dia buat praperkhidmatan, biasa kadang-kadang dia buat di universiti, kadang-kadang dia buat sekolah. Tapi yang penting ada praperkhidmatan. Jadi ada komponen-komponen pengalaman mengajar di sekolah, pengajaran makro dan pengajaran mikro. Nanti you akan buat pengajaran mikro, pengajaran yang kecil dan pengajaran besar tu. Biasa pengajaran mikro ni dalam kelas yang kecil, biasanya dalam grup beberapa orang saja dan mengajar dalam masa ada setengah buat pengajaran mikro ni itu bergantung lebih kurang sama saiz dia besar kecil dan juga masa mengajar tu. Okey, dan komponen pengalaman mengajar tu mungkin pergi sekolah sekejap, jumpa cikgu dan sebagainya.
dalam tempoh tertentu. Jadi itu praktikum dan kemudian baru praktikum sebenar. Sebab kalau terus dulu ada mereka beranggapan kalau hantar terus praktikum takut cikgu terkejut ataupun bakal cikgu ni terkejut. Jadi ada pendedahan pra tu dulu supaya tak adalah cikgu ni terkejut bila sampai sekolah. Memang kalau tak biasa mengajar memang terkejut sampai sekolah terus diminta mengajar menggantikan guru-guru lain dan sebagainya. Memang terkejut so jadi kecuali lah you ada pengalaman macam zaman saya dulu tak ada pengalaman, kita fresh terus daripada sekolah masuk belajar terus buat ijazah sarjana bunda pendidikan bidang sains so jadi tak adalah masa mengajar di guru sandaran dan sebagainya kalau tapi macam sekarang you ada pengalaman guru sandaran itu advantage pada you all nanti untuk praktikum sebab itu macam praktikum lah you dah ada pengalaman guru sandaran, guru kafar dan sebagainya itu bagus bila time praktikum untuk di PLI nanti you dah establish, you dah mahir, dah matang dah so tak ada masalah dari quality dan sebagainya sebab you dah mahir, dah matang. Okay, you all juga boleh teruskan di tempat kerja masing-masing kan, kalau tak silap saya. So itu advantage yang lebih baik. Macam zaman saya dulu, praktikum kami masa tu sebab daripada SPM, masuk buat matrikulasi, terus buat ijazah sarjana muda dalam pendidikan sains kan, saya buat pengurusan biologi. So jadi agak itulah tak ada pun pengalaman menjadi pelatih dan sebagainya. Jadi tentulah memang terkejut kalau masa terus praktikum. Jadi kita ada praktikum pergi sekolah dalam jangka masa yang singkat dan itulah. Okay. Okay, so kemudian latihan dan pengulangan perkhidmatan inilah proses pembinaan insan guru dan proses program praktikum. You tengok ni saya dah bincang sebahagian tadi teori you akan praktiskan dan of course di sini kalau you tengok teori sendiri personal theories ilmu pembinaan situational knowledge ilmu profesional keguruan. Jadi sebenarnya you akan teori praktiskan teori ini bukannya teori tu teori bukannya teori Maslow pula bukan ni teori ni maksud apa you belajar dalam kelas tu belum lagi dipraktikkan kan teori tu you praktikkan apa you belajar dalam kelas sekarang you praktikkan nanti melalui praktikum tu jadi bila you lalui praktikum tu you akan membina teori you sendiri bila you akan buat reflection you akan membina teori sendiri terhadap berbagai perkara lah kan daripada pematian dilaksanakan okey jadi kemudian ilmu pembinaan dibinakan situational knowledge tu bila you lalui mengajar situasi tu okey jadi situasi tu yang berkaitan dengan pengetahuan tentang situasi sebenar tu bila you masuk kelas kan kalau di universiti sekarang you tak masuk kelas kalau you tak pernah mengajar you tak tahu macam mana situasi dia the real situation tu jadi itu ilmu juga kalau dia tak ada dalam buku kalau you tak masuk mengajar dalam kelas dia tak ada ilmu tu dalam buku ilmu tu beritahu kalau masuk kelas you kena mengajar kaedah bla 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 tapi once you masuk dalam kelas diri you masuk kelas itulah situational knowledge so maksudnya pengetahuan terhadap situasi yang sebenar tu okey okey dan seterusnya ilmu profesional keguruan akan terbentuk lah bila you masuk keadaan situational knowledge dan juga you membina perception teori-teori yang tersendiri you punya reflection terhadap apa yang you lalui dalam kelas tu dan akhirnya itu akan membina ilmu profesional keguruan dalam diri kita lah okey itu akhirnya tadi you praktikum sebagai pelajar dan akhir menjadi insan guru lah okey dan of course pada masa ni selepas praktikum you dah bersedia untuk diposting lah sepatutnya lepas you praktikum itu you akan dijemput oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan untuk pelantikan proses pelantikan jawatan pegawai perkhidmatan pendidikan triple P pegawai perkhidmatan pendidikan dulu macam saya dulu dipanggil pegawai perkhidmatan pendidikan Syiwazah PPPS pegawai perkhidmatan pendidikan Syiwazah masa zaman saya dulu okay. Nak tanya ya kalau yang kafar
Kita Hmm. boleh praktikum dekat sekolah cover ke? Ya, kalau tak silap saya boleh. Sebab you memang dia boleh pilih di mana you nak praktikum. Jadi macam cikgu, kalau cikgu nak praktikum kat mana? Kalau dibenarkan saya nak praktikum dekat sekolah yang sekarang saya mengajar Ha, lah. ya, Ah, ya memang itu digalakkan ya. Nanti kan jawatankuasa urus dia, Paketi akan tanya you all semua pilihan sekolah yang you nak menjalani praktikum tu. Jadi memanglah itu salah satu advantage program ni. Macam zaman saya dulu, praktikum dah sekolah yang ditentukan oleh Paketi sebab ia ada banyak sebab lah macam sekarang ni sebab you all di seluruh negara sukan juga cikgu pensyarah nak pergi tengah tempat-tempat. Jadi ada pro and con. Tapi apa yang you buat sekarang ni advantage pada saya lah. You dapat tak canggung pada you sebab you dah berkhidmat di situ. Dan you praktikum dan tentulah guru pembimbing nanti dah kenal you semua dan mudah proses tu. Dan kos juga tidaklah terlibat banyak melibatkan kos sebab kalau you dah mengajar kat situ barangkali you dah ada rumah sewa kat situ atau kampung halaman kat situ. Macam zaman saya dulu terpaksa sewa rumah bila kita praktikum satu tempat. Dulu saya first praktikum di Seri Kembangan, second praktikum di Kelang. Memang kita kena kalau Seri Kembangan tu dekatlah kita berulang duduk kolej universiti ni. Tapi bila dekat Kelang tu kena sewa rumah kat sana. Banyak juga melibatkan kewangan juga nak berulang dari sekolah ke tempat rumah sewa. Jadi kita tak biasa pula dengan sekolah tu. Tapi ada pro and cons lah. Itulah. Saya ingat nanti you boleh cadangkan kalau masa dia orang tanya sekolah kat mana praktikum you, bagilah tahu sekolah mana you nak tu. Kalau sekolah pilihan ni sekolah sekarang, it's okay, you just bagi nama. Alright? Sir nak tanya, Ha. kalau untuk praktikum tu tak kisah ke untuk sama ada sesi pagi ataupun sesi petang? Really? Untuk praktikum tu tak kisah ke sama ada sesi pagi ataupun sesi petang? Biasa tak kisah tapi kalau boleh you sesuaikan dengan you nak aim nak jadi apa kan. Kalau kalau saya rasa itu tak masalah. You bincang dengan supervisor nantilah. Mungkin you mengajar sesi petang maksudnya sekolah menengah rendah macam tu. Buat masa sekarang ni saya mengajar di sesi petang. Sesi petang maksudnya tapi sesi petang pada saya tak masalah boleh je. Sebab nanti you all boleh, pada saya tak ada isu lah tu. Boleh you just maklum pada Rustia atau pensyarah nantilah. Sebab yang penting nanti bila you mengajar, pihak Rustia Universiti akan Pekerti Pendidikan akan lantik guru pembimbing di sekolah you all. Dan guru pembimbing tu ialah guru-guru yang dicadang oleh pengetua ataupun guru besar kat situ. Dia pembimbing tu dicadang, bukan kita lantik terus tapi kita minta cadangan pengetua. Pengetua akan cadangkan atau pengarah cadangkan guru pembimbing untuk membimbing you all. Okay? Biasa guru pembimbing ni kita bagi sagwati juga. Kita menghargai tugasan mereka bagi sagwati. Pekerti pendidikan akan bagi sagwati. Ataupun kita panggil honorarium lah. Honorarium tu. Okay. Ya. Sir, Okay. Ya. tempoh yang praktikal tu dia ikut dalam hari ke atau dia ikut tempoh jam? Sebab macam sekolah rendah kan habis awal. Sekolah menengah kan habis lambat. Jadi dia ikut waktu jam ke atau waktu hari? Tempoh Dia dia. ikut sekolah. Dia ikut sekolah. Ikut waktu jadual sekolah lah. Contohnya kalau you mengajar katakan tekan sekolah menengah ke rendah ke, katakan you mengajar 2 period satu hari kan. You ikut jadual sekolah, lepas 2 period you habis tak boleh you balik. Mesti stay kat sekolah ikut jadual sekolah macam cikgu yang lain. Dan juga kadang-kadang sekolah dia lantik you terlibat dalam co-curriculum seperti persatuan dan juga apa ni sukan ataupun yang lain-lain badan beruniform. Jadi you follow je, ikut je kalau praktikum. Jangan macam kalau dia minta you hadir, you pula kata komplain sana ke sini, itu tak bagus nanti dia akan report pada guru pembimbing you, pembimbing bagi tahu fakulti. Itu maksud you ada sikap yang tak baik lah sebab pengetua minta you kerjasama, you terlibat dalam koko. Itu sebenarnya peluang you belajar pada saya lah, kalau dia minta you jadi terlibat dalam koko waktu petang,
Kalau boleh please jangan menarik diri, jangan menolak. Sebab itu dia peluang you, walaupun you rasa oh ini beban lah, petang-petang nak datang lah, nanti suami aku tak happy lah, isteri aku tak happy, anak aku tunggu lah. Kalau boleh berkorban sikit lah masa praktikum tu. Sebab itu pengalaman yang berguna pada saya. Dan itu beri feedback pada you punya guru pembimbing. Kadang pengetua beritahu guru pembimbing you, cikgu ni keberatan sikit lah nak terima tugas-tugas kokoh. Nanti kan tak baik pada you punya pentafsiran juga. Nanti berketi akan tanya guru pembimbing macam mana perkembangan you dan sebagainya. Maksud saya jangka masa macam kiranya sebab dalam tu tulis 3 hingga 6 bulan tak termasuk cuti sekolah kan. Tapi kalau macam jangka masa dia ikut hari ke atau ikut jam period macam? Ikut hari persekolahan. Ikut hari persekolahan, bukan jam period. Hari Okay. sekolahan ya, hari sekolahan. Okey. Okey, so kita teruskan. Thank you nampak you berminat untuk praktikum ya, baguslah So dah ada praktikum tu penting kena score dalam markah praktikum tu. Kalau tak score masa SPP nanti dia agak tu sikit Dia kan suruh you apa ni, dia kata dia lambatkan you punya posting sebab dia kata you suruh berpengalaman dulu kata. So kalau you markah praktikum tak score dengan baik so at least you mesti dapat B+ tu praktikum tu. Okay, mana tadi? Ni ke? This one? This one. Ni dah kan? Okay, sekarang ni apa ni? Okay, teman-teman kita dah ni ialah penerangan-penerangan dia lah. Saya dah, sebahagian kita dah tadi dah go through dah. Okay, konsep pengembangan profesional keguruan. Okay, apa dia? Kita tengok ni. Okey, yang hijau-hijau ni petikan daripada tipe PM tadi. You boleh tengok dalam tipe PM tu, kalau you tengok tu, 5 aspirasi sistem dalam pendidikan kita. Okey, 5 aspirasi sistem tu untuk melaksanakan 6 aspirasi murid atau 6 kemenjadian murid. Apa dia 6 kemenjadian murid tu? Itu nyatakan tu. Apa tu? Pengetahuan, apa lagi tu? Tak nampak sangat boleh tengok situ kemaharan apa tu. So you boleh tengok itu yang 6 aspirasi murid maksudnya 6 kemenjadian murid yang perlu dicapai melalui pelaksanaan 5 aspirasi sistem ni. Okey, 5 aspirasi sistem ni. Okey. Jadi apa kata pengalaman ni kadang-kadang untuk mencapai. Okey. So kita ada satu perkara yang barangkali penting juga you kena tahu, iaitu kalau you pernah dengar Teams dan PISA. Teams dan PISA ni adalah satu perperiksaan di peringkat antarabangsa. Dia nak mengukur, biasanya dia akan kalau nak mengukur tahap kualiti sistem pendidikan, dia melalui PISA tu. PISA tu adalah perperiksaan international. Okay, PISA dan Teams. Teams tu fokus on English Mathematics. PISA tu fokus more on literasi, bahasa dan sebagainya. Okay, jadi biasanya soalan-soalan dalam Teams dan PISA ni ialah soalan-soalan yang bentuk mencapai yang memerlukan kemahiran aras tinggi untuk menjawabnya. That's why salah sebab dulu kita pernah di test Teams dan PISA ni pada 10 tahun lebih dulu kita agak rendah kita berada di 1/3 di bawah, di tahap bawah di peringkat dunia. Jadi kalau Teams dan PISA ni yang nak untuk menjawabnya memerlukan kemahiran beraras tinggi, tapi kita dulu pencapaian Teams PISA agak rendah, 1/3 rendah. Maksudnya kalau negara tu ada 10, dia kita pada 3 ke bawah tu.
tahap kita pencapaian tim dan PISA. Jadi itu menunjukkan, indikator menunjukkan quality system mungkin kita agak rendah di kalangan murid kita. Murid kita hanya ditanam memiliki cara aras rendah, tidak fikir aras. That's why ini salah satu sebab mengapa kebat dilaksanakan. Kita rupanya kita mengajar tidak membina pemikiran aras tinggi di kalangan pelajar. Kita membina aras rendah. Sedangkan ada bakat-bakat, kualiti, potensi dalam diri pelajar tu aras tinggi tapi kita tak bina. Dia alangkah ruginya lah. Kesian juga pelajar nanti dia tak dapat survive dalam kehidupan kalau tidak tidak dipupuk aras tinggi mereka. Okay? That's why itulah kalau kita tengok tu, that's why dalam konteks ni guru perlu dapat melaksanakan 5 aspirasi sistem tu untuk mencapai 6 aspirasi murid ni atau 6 menjadian murid ni. Okay, jadi guru tu perlu profesional, kompetensi tinggi dan sebagainya. Okay. Okay, seterusnya lah pelan induk pengenalan profesional. Jadi inilah pelan induk pengenalan profesional keguruan ya. Ini sebenarnya garis panduan diterbit oleh Kementerian Pendidikan untuk meningkatkan kualiti guru secara berterusan melalui latihan terancang sistematik latihan belajar bla bla. Okey, jadi pelan induk pengenalan profesional keguruan ni saya percaya inilah latihan untuk saya cek dulu latihan untuk pra ataupun pra ataupun pra perkhidmatan ataupun dalam perkhidmatan ya. Okey, kalau kita tengok sini ialah dalam perkhidmatan ya, awal perkhidmatan dan you tengok sini perkhidmatan tu ya. So itu maksudnya elemen-elemen untuk pembangunan profesional guru bila mereka dah berkhidmat ya. Okey. Okey, teori dan model. Kita tengok teori dan model apakah. Okey, jadi ini antara teori-teori pembelajaran dewasa, teori pembelajaran endogogi ya. Oleh Knowles ni. Okey. Jadi endogogi. Sir, minta maaf saya menjelas sir. Banyak lagi ke? Saya punya otak dah tepu sir. Saya Dah minta tepu maaf. ya. Okey. Banyak lagi ke teori sir? Okey, tak apa. Kalau dah tepu kita boleh stop sekarang. Okey. Kalau yang lain okey. Yang lain macam mana? Tapi for me, I tak boleh dah sir. I'm so sorry sir. Nanti sir explain kan. I tak faham lagi lah susah sir. Sebab this is teori. Lagi teori. Oh my goodness. I punya otak tak boleh dah. Okey, tak apa. It's okay lah. So yang lain macam mana? Kita stop atau kita sambung malam nanti lebih kurang sejam macam tu? Lagipun Stop lah dia ada tu. ada yang maghrib masa awal macam daerah ya betul-betul. Di Sabah masa awal maghrib ya. Sabah Sarawak. Okeylah kita stop sekarang. Nanti malam kita jumpa pukul 8:30 boleh? Boleh sir. Sir, Boleh sir. boleh Ya? saya tahu berapa lama lagi tak agak-agak kalau malam? Malam mungkin sejam je kot sebab kita saya tengok sampai ada sampai tak banyak. Nanti saya akan skip lah yang mana yang ni. Kalau pukul 9 boleh tak? Okey, 9 boleh? 9 habis pukul 10 ya? Boleh? Yang lain-lain okey tak? Okey sir, Okey, boleh. Saya boleh. boleh. Okey. Boleh je. Sir, saya minta maaf tau sir. Saya memang tak boleh dah. Saya It's jujur okay, je. tak apa. Saya Saya minta faham maaf tau ini. sir. Kita faham kita semua dah dewasa. Endogogi memang macam tu. Elok you bagi input ya, bagi feedback dari saya. Okey. Cuma saya sebab apa saya terus menerus ni? Sebab saya takut besok tak sempat cover sebab jadi saya dan ni saya akan WhatsApp dengan you all pukul berapa besok masuk. Tapi malam nanti saya jumpa you all lagi ya. Alright? Okay, sir. Okey. Thank you sir. Thank you so Okay, sir. much. Okay, thank I'm you, so sir. sorry tau sir. Sir jangan marah tau. Jangan kecil hati tau. Thank you, sir. Okey. Biasalah, tak apa berkecil hati lah. Besar hati tak apa. Alright, terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam. Thank you so much Okay, sir. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Terima kasih. Jumpa nanti. Waalaikumsalam. Thank you sir.
Thank you very much.